Dalam konteks kita nak menyantuni umat, bagaimanakah caranya? Pernah dulu ada satu orang sahabat laki-laki datang jumpa Nabi. Dia bertanya kepada Rasul, "Ya Rasul, apakah amalan yang kalau saya buat Allah akan cinta pada saya? Dan apakah amalan, siapakah orang yang Allah paling cinta? Dan apakah amalan yang kalau saya buat nescaya Allah akan cinta kepada saya?" Dua soalan dia tanya. Nabi jawab, orang yang paling dicintai oleh Allah, ahabbun nasi ilallahi anfa'uhum linnas. Orang yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat sekali kepada manusia. Sebab itu kalau kita muhasabah, kita duduk di aman perdana ni memberi manfaat tak kepada orang? Kalau kerja kewujudan kita memberi manfaat, kita dicintai Allah. Tapi kalau kewujudan kita dan keluarga kita menyusahkan semua orang, menjerit macam orang gila dalam rumah, parking suka hati, ni contoh saja. Sampah buang rata-rata, pasang radio memekak sampai lorong 8 pun boleh dengar. Orang sampai berdoa, bila lah dia berhenti jadi orang? Maknanya kita tidak memberi manfaat. Tapi kalau kewujudan kita menjadi manfaat kepada orang di sini, kitalah orang paling disayangi oleh Allah. Dan Nabi menyambung lagi, wa ahabbul a'mal ila Allah azza wa jal sururun yudkhiluhu ala muslim. Amalan yang paling Allah cintai, apakah dia? Tahajud? Sembahyang malam? Tidak. Amalan yang paling dicintai Allah adalah engkau memasukkan kegembiraan dalam hati seorang muslim. Kita memberikan kegembiraan kepada orang. Itulah amalan yang paling disukai oleh Allah. Tapi ya, bagi kita yang duduk dalam servis, tuan-tuan duduk di masjid surau, kita yang bekerja, pejabat awam, bukan senang nak suruh orang semua suka. Bukan senang nak suruh orang semua gembira. Macam kita jaga masjid surau, kalau kita anggap kita ni customer service, jemaah kita dia akan menilai kita punya servis ni dua perkara. Pertama, perceived service. Yang kedua, expected service. Tak dapat dua-dua. Perceived service, khidmat yang dia rasakan. Yang expected service, khidmat yang dia harapkan. Sebab itu dalam kita nak menyantuni orang, bila layanan yang dia terima sesuai seperti yang dia expect, dia harapkan, maka kualiti layanan kita akan dipersepsikan sebagai kualiti terbaik. Kalau klik pada ikon yang senyum, dia akan letak senyuman, bukan yang gambar kuning itu. Kalau tanda KLIA pun lagi susah tuan-tuan. Keluar tanda terus boleh nilai. Bayangkanlah kesian Bangladesh tu, semua taruh muka masam. Dan dia akan menunggu depan, tak selesa tu aku bagi masam ke dia. Benda tu tak boleh undo lah. Kalau layanan yang diterima melampaui daripada expectation pelanggan, maka ia akan dipersepsikan sebagai kualiti yang ideal. Mana jemaah datang surau, mereka dapat servis yang beyond expectation, oh dia akan puji melambung-lambung lah. Kita orang gini-gini, masjid di surau bagus, setiap kali imam nak semayang dia tanya pendapat nak baca surah apa. Ini imam terbaik. dia suruh imam, tuan-tuan kita nak baca surah apa, ada pandangan? Kita sangat melayani permintaan jemaah kita. Imam ina ataina surah. Baik ya tuan, ya silakan, apa lagi tuan? Dia nak begitu pula. Agakkan kita lah. Kalau boleh semua di tangan, boleh remote jaga aircon, sejuk lah, slow sikit, suka-suka hati dia je. Dia nak begitu, ni bukan sini, tempat lain. Beyond expectation, bukan yang dia harapkan. Sebaliknya, kalau layanan yang dia terima lebih rendah daripada yang dia expect, maka layanan itu akan dipersepsikan sebagai buruk. Bukan senang. Tapi bagaimana Nabi SAW, dia boleh santuni semua orang. Nak kata beyond expectation pun tidak, tapi itulah Nabi kita. Dia sangat menyantuni orang. Macam kita, tuan-tuan ramai di sini kaki tangan awam. Kaki tangan awam tuan-tuan, mana rakyat suka? Rakyat, kalau tanya kepada rakyat, antara swasta dengan kerajaan, mana yang paling laju? Semua orang akan kata swasta laju. Semua orang. Sebab orang letakkan satu persepsi, asal kaki tangan awak lembab. Lembab bukan sebarang lembab, 12 harakat lembab. Lembab. Punyalah lembab. Apa sebab? Ini persepsi. Kita tak boleh ubah. Buatlah survey macam mana piagam pelanggan hebat, macam mana carta organisasi kita ada ISO, SIRIM sekalipun.
Persepsi tak boleh ubah. Kita tak boleh nak gembirakan orang. Padahal kalau banding government server dengan swasta, swasta banyak je, lembab je. Tapi tuan-tuan pergi fast food, restoran makanan segera, tak boleh sebut brand lah, ada kamera. Tuan-tuan semua fast food laju. Nama je fast, tak fast pun. Bahkan setengah burger fast food, kalau tak ada kotak dia, tuan-tuan ambil burger tak atas meja, kucing tak makan. Tak benda-benda rupa burger dia, melepek-melepek gitu je. Tapi ada orang kutuk? Tak, sebab orang dah ada persepsi swasta cekap. Tuan-tuan pergi bank, duit tuan-tuan dalam bank ada 10-15 ribu. Kadang pergi tengah hari, kaunter ada 10, buka 2 je. Ada orang kutuk? Tak ada. Cuba pejabat tanah buat begitu. Siap panggil TV3 ke? Komplain, lembab. Siapa sini ada pengalaman tumpang buah air kat tandas? Dekat kat tandas, tumpang buah air kat bank. Mana boleh? Tak boleh. Cik, saya duit ada 20 ribu, tumpang kencing betul boleh? Tak boleh, Shopee dia kata. Cuba suruh masjid tak ada tandas, apa jadi? Orang kutuk rapat nazir masjid. Masjid gila, tandas tak ada. Padahal dalam enactment, sama Selangor faham mana-mana, tandas tak masuk spesifikasi undang-undang pentadbiran masjid. Kami ni hanya jaga rumah Allah. Rumah setan kami tak jaga. Tapi expectation orang, rumah setan kena lawa. Macam mana? Kami pun jagalah rumah setan juga. Tandas kan rumah setan ke ada nak membantah fakta itu? Tak ada bantahan. Tak ada bantahan. Lepas tu kami pernah buat penilaian masjid, masjid terbaik. Kita pergi masjid dia bagus, sistem file bagus, semua bagus, resip berjual beli apa semua bagus. Kutipannya telus, berapa keluar, berapa masuk, SOP-nya ada. Kami pergi tandas, pintu NC tercabut. Tanya Nazir, asal kontra sangat ni. Dalam masjid comel lah, masjid suruh tandas buat macam biasa je. Nanti jawapan dia memang win betul lah. Minta maaf lah tuan, kita hanya jaga rumah Allah saja, rumah setan nak jaga buat apa? Ya tak ya juga jawapannya itu. Habis potong lah markah, tandas tak boleh sebab kalau orang kotor daripada tandas, dia akan efek pada kebersihan masjid. Sedangkan taharah itu bab pertama dalam bekah. Jadi itu premis kita lah. Orang, dia hukum masjid surau, tandas. Expectation dia. Sebab itulah, bukan mudah nak menggembirakan orang. Tapi malam ni kita tengok macam mana Nabi SAW. Dia boleh menyantuni umat, menyantuni orang, dan orang pun puas hati dengan dia. Ada beberapa riwayat yang kita boleh tengok Nabi mengajarkan kepada sahabat-sahabat dia bagaimana kau nak menyantuni orang. Sahabat tanya kepada Nabi, ya Rasul, macam mana nak gembirakan orang ya Rasulullah? Bukan benda senang. Kata Nabi begini, kau buat 3 perkara. Yakshifu anhu kurbatan, au yaqdi anhu dainan, au tatrudu anhu ju'an. Engkau konsentrate 3 ini dulu. Pertama sekali, yakshifu anhu kurbatan, engkau hilangkan susah hati dia, hilangkan gundah gulana dia. Tuan-tuan yang datang ke surau malam ni, semua ada problem. Kita semua ada problem lah di rumah. Ataupun tuan-tuan sendiri sedang bermasalah, sedang menghadapi penyakit. Ada yang mungkin sedang kanser sekarang. Jangan COVID dalam ni, soalan nak kena SOP. Adalah penyakit-penyakit kita, jantung, urat tersumbat. Adalah, ada yang dialisis pun ada. Kita datang banyak sini bawa masalah. Masalah family lagi, masalah anak-anak lagi, masalah duit tak ada. Jadi kita santuni mereka dengan menghilangkan kesusahan dia. Bukanlah orang tu tak ada duit, beri duit, gembirakan sajalah. Berikan kata-kata semangat, berikan dia harapan-harapan yang munasabah. Yang kedua kata Nabi, au yaqdi anhu dainan, ataupun kau bantu untuk bayarkan hutang dia. Oh, manusia kalau kita bayarkan hutang dia, dia ingat kita sampai mati. Sebab itu hadis ni saya ingat bank kena gantung besar-besar, letak dekat bank itu, tulis dekat khat tu kan. Au yaqdi anhu dainan, orang yang menghilangkan hutang masuk surga. Saya ingat bank tak berani guna ayat tu. Lagi boleh minta, dia minta. Sehari 4 kali dia telefon, RM50 dia terlupa nak bayar. Hari-hari dia telefon. Tahan hari-hari telefon daripada hari mengandung lagi teruk. Mama Mia letih kita.
Yang ketiga Nabi sebut au tatrudu anhu ju'an. Yang ini kita boleh buat. Engkau hilangkanlah kelaparan dia. Ajak makan, ajak dia minum. Masjid surau habis program buat makan. Sebab itu kalau masjid surau buat ceramah tak makan, kena sumpahlah nazir tu nanti. Apatah lagi maulud. Maulud ni ceramah sunat je. Selawat sunat, makan wajib. Dia sebab maulud ni dengan mulut dekat-dekat bunyi dia. Jadi dia kena ada makan. Ini Selangor dia tak kurang sikit lah adat budaya. Kalau Johor sambutan maulud dia 4 bulan. 4 bulan tradisi dia. Dan sambutan dia memang besar betul. Tak ada pakai jubah serupa kita ni, serupa pakai jubah Melayu, macam kelurik kahwin, macam pengantin. Ceramah ni siap pelamin tu. Macam diarak tu macam pengantin. Kita penceramah masuk siap kompak. Dia memang besar betul majlis dia. Selawat, mahaban, duduk, bangun. Tuan-tuan sekali bangun ni, bangun. Duduk lagi, bangun lagi. Habis ceramah, makan. Makan tak main, makan nasi biasa-biasa ni. Makan kalau belah batu pahat ke ramai situ kan, belah auzubillah semua situ. Nasi ambeng lah. Nasi ambeng, engkong, botok-botok. Botok-botok ni dia sayur lah. Sayur dia daun lah. Daun dia simpan. Bawah tu ada ikan-ikan. Tak adalah besar-besar pemadam pensel je. Daun tu yang banyak. Segala mak nenek daun dia masuk. Kecuali daun teruk dia tak ada. Kalau daun teruk boleh masuk, dia masuk lah. Sedap ni Johor punya tu lah. Belum lagi lah. Set dah tadi 8.16 8.17 betul, 8.17 2 minit lagi. Jadinya dia makan ni satu benda keperluan. Maka benarlah apabila Nabi sebut au tatrudu anhu ju'an, engkau hilangkanlah kelaparan dia. Sampai kata Nabi, akulah personally, kata Nabi, wala an amshi ma'a akhin li fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takif fi hadzal masjid, yakni Masjidil Madinah syahran. Akulah personally, kata Nabi, antara diberi pilihan duduk iktikaf di Masjid Nabawi ni sebulan atau keluar pergi tolong orang, mana aku akan pilih? Aku akan pilih keluar tolong orang, menyantuni orang. Bukanlah kita nak menafikan usaha kawan-kawan kita yang iktikaf masjid 3 hari, 40 hari, 4 bulan apa, silakan, tak ada masalah. Tapi Nabi mengatakan kalau aku diberi pilihan, aku antara iktikaf di masjid dengan keluar tolong orang, aku keluar tolong orang. Iktikaf pun bagus, jangan tuan-tuan iktikaf pula. Iktikaf pun besar fadilat dia. Tetapi kalau diberi pilihan, kata Nabi, aku lebih suka menolong orang yang sedang memerlukan pertolongan. Waman masya ma'a akhihi fi hajatin hatta tatayaha lahu asbatallahu qadamahu yauma tazulul aqdam. Siapa yang berjalan bersama saudaranya yang susah, kau penuhkan keperluan dia apa yang diperlukan, nescaya Allah akan kukuhkan kaki orang ni pada hari kiamat, ketika banyak orang tergelincir masuk dalam neraka kerana kaki mereka tak kuat. Ini hadis riwayat At-Tabrani. Banyak lagi saya nak terangkan, tapi saya kira kita berhenti dulu seketika untuk memberi laluan kepada azan isyak. Jadi tuan-tuan semua jangan ke mana-mana, kita akan kembali lagi selepas ini.